Semua orang berlindung di dalam rumah dari kesejukan malam, berlindung dari kelaparan dan juga dari satu makhluk yang makan daging manusia. Orang-orang suku kaum Great Lake duduk dekat kawasan yang memiliki cuaca sejuk ekstrim dan salah satu ketakutan mereka dekat kawasan ni adalah Wendigo. Habitat atau kawasan yang selalu dikaitkan dengan Wendigo ni adalah kawasan hutan yang sejuk. Wendigo ni satu makhluk yang agresif dan akan makan daging mangsa dia sampai licin tinggal tulang temulang. Makhluk ni tak akan pernah kenyang dan akan sentiasa mencari mangsa dia yang seterusnya. Wendigo dipercayai memiliki susuk tubuh macam manusia, tapi lengan dengan kaki dia panjang dan kurus. Ada yang kata Wendigo ni bertanduk, ada pula yang menggambarkan Wendigo ni pakai tengkorak rusa macam tu dekat kepala dia dan mempunyai gigi taring dan kuku tajam. Paras rupa yang menggerunkan ditambah dengan sifat buas memang satu kombinasi sempurna untuk si pemburu manusia ni. Sesetengah kisah tu mengatakan Wendigo ni memiliki hati ais. Kenapa hati ais? Kita kupaskan kejap lagi kenapa Wendigo dikatakan macam tu. Wendigo ni besar, tinggi dan juga ganas. Selain boleh mencederakan orang dari segi fizikal, Wendigo juga ada kebolehan untuk menghasut seseorang. Bila seseorang tu dah dihasut Wendigo, dia akan melakukan perkara yang tak bermoral dan membahayakan orang lain. Tak cukup dengan kebolehan tu je, Wendigo juga boleh menarik mangsa dia keluar dengan mengajuk suara seseorang. Wendigo boleh menggunakan suara manusia lain untuk mendekatkan diri dia dengan mangsa dia. Who's there? Anybody? Jessica! Is it you? Dengan kebolehan macam ni, memang orang-orang dekat wilayah utara Amerika cukup gerun dengan makhluk yang dipanggil Wendigo ni. Hampir semua Wendigo tu asalnya dari manusia biasa. Kalau macam tu, macam mana pula diorang boleh berubah jadi Wendigo? Disebabkan kisah-kisah Wendigo ni tersebar secara lisan, kisah Wendigo ni ada banyak variasi. Ada yang mengatakan orang akan berubah menjadi Wendigo bila seseorang tu memakan daging manusia lain. Oh God, this is good. It tastes just like chicken, but somehow more, sentient. You want some? I already ate. Akibat dari kepayahan untuk mendapatkan sumber makanan, ada orang-orang yang sanggup ambil nyawa manusia lain untuk mengisi perut. Sekali dah makan daging manusia, orang tersebut akan berubah jadi makhluk buas ni. Ada pula kisah yang mengatakan seseorang boleh bertukar jadi Wendigo dengan sekadar alami mimpi. Wendigo datang dalam mimpi dia dan dia berubah menjadi Wendigo. Dan ada juga yang mengatakan seseorang tu boleh jadi Wendigo tanpa badan dia berubah secara fizikal. Sekiranya seseorang tu tak dapat nak kawal nafsu dia, kehendak dia dan jiwa dia bergelut, dia boleh berubah perwatakan jadi bengis, agresif dan semua ciri-ciri yang ada dekat Wendigo. Kisah Wendigo jadi popular pada abad ke-17. Di waktu orang-orang dari Eropah mula datang ke Amerika Utara untuk mendapatkan hasil, orang Algonquin mula membuat pertukaran dengan orang-orang Eropah. Kisah Wendigo pertama dicatatkan oleh Paul Lejeune. Paul Lejeune merupakan seorang lelaki yang datang ke Amerika Utara untuk menyebarkan ajaran Kristian. Bila dengar kisah-kisah dari orang tempatan tentang Wendigo, Paul Lejeune merasakan cerita tu lebih kurang sama dengan cerita werewolf. Dan ni adalah antara apa yang Paul Lejeune tulis tentang Wendigo. Wendigo psychosis adalah nama atau terma untuk seseorang yang ada keinginan membuat-buat untuk melapah daging manusia. Terma ni juga digunakan untuk seseorang yang terlalu takut yang dia akan jadi kanibal. Kenapa nak takut yang korang akan jadi kanibal kalau korang tak ada keinginan pun untuk makan daging manusia? Betul tak? Diorang ni takut diorang akan makan daging manusia tu mungkin sebab keinginan diorang tu dah wujud dalam diri. Nanti mana tahu diorang tak dapat nak kawal perasaan tu disebabkan nak makan sangat daging manusia, akhirnya diorang melakukan sesuatu perkara buruk semata-mata untuk puaskan nafsu diorang. Pada tahun 1839, ada seorang lelaki buat laporan kepada pihak polis mengatakan isteri dan anak dia meninggal disebabkan kelaparan melampau waktu musim sejuk yang cukup dahsyat sebelum ni. Ada beberapa sumber tentang kisah Swift Runner ni. Antaranya adalah catatan J.P. Turner pada tahun 1950. Buku ditulis T.W. Peterson berjudul Outlaws of Western Canada pada tahun 1982. Dan juga buku yang ditulis Colin Thompson pada tahun 1984. Berjudul Swift Runner. Jadi itu antara catatan berkaitan kisah Swift Runner ni lah. Jom, kita masuk balik dalam kisah Swift Runner. Lepas dapat laporan tu, pihak berkuasa pergi dekat kawasan yang diceritakan lelaki tersebut. Si Swift Runner ni merupakan suku kaum Cree. Dia bekerja sebagai pemandu arah kepada pihak berkuasa. Dia ni memang cukup pakar pasal selok-belok kawasan situ. Pihak polis Fort Saskatchewan perasan ada sesuatu yang tak kena dengan laporan yang dibuat.
Lelaki tu punya fizikal kelihatan dalam keadaan yang cukup baik, tak seperti seseorang yang bergelut dengan kebuluran panjang sehingga meragut nyawa. Pihak polis teruskan penyiasatan dan temukan sesuatu yang ngeri. Tulang-tulang manusia dijumpai, daging-daging semua memang dah tak ada dah, dan ada kesan retakan pada tengkorak yang ditemui dipercayai akibat diserang. Bila disoal siasat pasal semua tu, si Swift Runner ni akhirnya mengaku yang dialah yang bunuh semua ahli keluarga dia, dan dia juga buat pengakuan yang dia makan daging mangsa-mangsa dia. Masih tak diketahui motif atas pembunuhan tersebut. Kalau nak dikatakan yang Swift Runner ni buat jenayah tu dan makan daging keluarga dia adalah untuk dia melangsungkan kehidupan, macam tak logik. Sebab dia sebenarnya ada je bekalan makanan yang lain. Sebelum si Swift Runner ni dikenakan hukuman gantung, dia ada cerita dekat beberapa penjaga penjara, mengatakan yang dia ada alami mimpi-mimpi tentang makhluk yang seakan-akan Wendigo. Dengan cara dia lakukan pembunuhan kepada keluarga dia tu, memang kisah dia ni jadi sebutan lah. Lagi-lagi bila orang cerita pasal Wendigo. Waktu dekat awal-awal video tadi, aku ada cakap pasal kenapa Wendigo ni dikatakan mempunyai hati ais. Kisah Wendigo ni popular waktu orang-orang Eropah mula datang ke tanah Great Lake. Mungkin orang-orang Algonquin nampak orang dari Eropah ni macam tamak. Disebabkan perasaan tamak tu, diorang sanggup buat apa je untuk peroleh keinginan diorang. Mungkin cerita pasal Wendigo memiliki hati sedingin ais tu hanyalah metafora yang digunakan untuk menggambarkan betapa kejam dan tak berhati perutnya seseorang tu boleh jadi apabila perasaan tamak dan pentingkan diri tak dapat dikawal, menjadikan seseorang tu tak ubah dari makhluk kejam yang dipanggil Wendigo. Macam mana kisah Wendigo ni boleh terhasil masih belum lagi diketahui secara terperinci. Tapi, kebiasaannya, kisah-kisah yang beratus tahun menjadi peneman kita ni ada nilai dan pengajaran yang boleh kita ambil. Dari kesejukan dan sumber makanan yang terhad, kesukaran duduk dalam hutan sejuk, orang-orang Algonquin sebarkan moral kepada generasi mendatang secara lisan dan penceritaan. Bukan sekadar untuk memupuk sifat-sifat murni je, malah orang-orang Algonquin juga cuba untuk memberi amaran kepada kita semua. Bila tak ada yang nak bagi kerjasama dalam sesebuah komuniti tu, memang susahlah untuk mereka mengharungi hari-hari mendatang. Wendigo ni diceritakan wujud disebabkan seseorang manusia tu tak dapat nak kawal diri dia dari sifat tamak, sifat rakus dan juga sifat agresif. Sebabkan sifat tamak yang ada dalam diri seseorang tu tak dapat nak dikawal, ia boleh menjejaskan kehidupan orang lain sekeliling dia. Dekat situ dah menunjukkan betapa bahayanya sifat tamak dalam diri ni jika tak dapat dibendung. Walaupun kisah Wendigo ni dah beratus tahun lamanya, tapi pengajaran dalam cerita-cerita ni terasa macam ditujukan kepada orang-orang abad kita pula. Ditambah dengan teknologi yang kononnya semakin mendekatkan hubungan antara satu sama lain, tetapi hakikatnya ramai orang-orang kita sekarang merasakan yang diri diorang jauh dari kawan-kawan, saudara mara dan kenalan. Akibat asyik menyendiri, tak bersosial dan berinteraksi dengan orang sekeliling, membuatkan hati semakin dingin dan emosi semakin bercelaru. Seseorang tu akhirnya berubah menjadi Wendigo.